Ha? Rawati. Rawati. Dulu belajar mana? South Africa. South Africa. Oh, tempat tu ke? Kiraan ambil dari mana? Sini Malaysia. Malaysia ni kat mana? TTDI Jaya insyaAllah. Ha? Belajar tahfiz TTDI Jaya. TTDI Hidayah. Di mana? TTDI Jaya insyaAllah. InsyaAllah mana? Oh, situ saja Qurannya. Itu tahfiz kat situ semua. Lepas tu pergi sampai belajar ni. South Africa berapa tahun? 6 tahun. Sama sempat jumpa Ustaz Iqbal lah. Saya di sini kot. Di sini. Oh, sini lagi ya. 6 di 2018. Ni yang awal lagi. Anak saudara anak belajar sana juga tu. Perempuan. Cowok kan banyak Ustaz. Cuma banyak kan? Dia Kapten lah. Dia tahu anak dekat berapa dia sebut. Oh, tapi dia baru Zakaria Malah Oh, ni cawangan dia banyak. Ada yang Urdu, ada yang English. Siapa guru antum guru Quran siapa? Di sini dulu Ustaz Syukri Idris. Ya, dia belajar mana tu? Dulu dia Mesir. Oh, patutlah. Dia antum ambil daripada kirat dia lah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kitab Ilzam Bab Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu, yakni qasidah Imam Al-Haddad rahimahullah taala, yang mana telah disyarahkan oleh yang berbahagia Dr. Luqman Al-Hakim hafizallahu tabaraka taala. Dan di sini kita baca muka surat 25, la tuksir hammak ma qaddara yakun. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluknya yang jahil. Tidak pula berubah oleh sebab kerisauan mereka yang lemah. Kerana takdir adalah suatu ketetapan yang pasti. Dinding yang kukuh tidak akan dapat diubah oleh apa jua. Dan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang diberikan kepada tiap-tiap makhluknya. Di sini dituliskan apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluk yang jahil. Mengenai yang kata takdir itu boleh berubah, memang sabit dalam hadis menyebutkan doa itu mengubah takdir. Orang siapa berusaha dia dapat, seseorang itu tidak akan memperoleh sesuatu melainkan apa yang telah diusahakan. Dengan bersedekah memanjangkan umur, murah rezeki, tolak penyakit, tolak balak. Bagaimanakah kita nak memahami dalam situasi, dalam keadaan yang mana antara berubah dengan tidak berubah? Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan Lauh Mahfuz, malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz, qalam, Arash, Ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebarang penciptaan. Yang hanya ada adalah Allah, zat serta sifatnya yang bersifat dengan sifat qadim, awalnya tiada permulaan. Bermakna fahamlah kita, sebut saja ilmu pengetahuan Allah Ta'ala, dia qadim, zatnya qadim, ilmunya qadim, awalnya tiada permulaan. Dalam ilmu Allah itu sudah ada tak Lauh Mahfuz? Ya, sudah ada. Pengetahuan tentang Lauh Mahfuz sudah pun ada.
Dalam ilmu Allah Ta'ala itu sudah maklum tak? Pengetahuan mengenai apa yang akan ditulis di Lauh Mahfuz, ya sudah. Bermakna sebelum adanya Lauh Mahfuz, sebelum adanya Adam AS, sebelum adanya dunia ini, semuanya ini sudah pun termaklum, sudah termaktub dalam ilmu Allah. Jikalah di Lauh Mahfuz itu ditulis usianya seseorang itu 55, tapi dengan sebab bersedekah maka ditambahkan usianya, dengan sebab doa maka ditambah usianya. Tetapi jika dalam ilmu Allah itu tertulis 90 tahun, dalam ilmu Allah dan pengetahuan Allah itu usianya hanya cecah 90 tahun sahaja, maka apabila mencapai usia seorang itu 90 tahun, berdoalah doa panjang umur pun, bersedekahlah, tetap usianya setakat itu sahaja. Jadi kalau kita kata boleh berubah ataupun tak boleh berubah, yang dikatakan boleh berubah itu apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, dan apa yang tidak boleh berubah itu adalah apa yang ada dalam ilmu Allah. Untuk menjelajah ataupun menghalusi lebih dalam lagi mengenai qada, ketentuan takdir Allah Ta'ala ini, maka tidak lagi dituntut, kerana ia adalah di luar batasan akal untuk menjangkau apakah yang dikatakan qada, qadar yang sebenarnya. Cukup sekadar kita mengetahui, kita beriman tentang qada dan qadar, maka kita sebagai seorang hamba Allah pasrah, tawakal, redha, kerana setiap saat itu kita akan melihat singkapan-singkapan takdir hidup kita. Jika baik yang mendatang, syukurkan. Kalau buruk musibah ujian yang mendatang, sabarkan. Kalau melihat diri kita dalam ketaatan, maka rasakan itu adalah merupakan anugerah Allah. Namanya manusia, pastinya ada terjebak, terjatuh dan lemah maksiat dan mungkar, maka segeralah bertaubat. Itulah kehidupan kita, takkan lari daripada empat perkara ini. Nikmat yang mendatang, syukurkan. Ujian yang mendatang, sabarkan. Amal ibadat yang dilaksanakan, dirasai anugerah Allah. Maksiat yang terlaku, kita segera bertaubat. Itulah namanya hamba Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah dengan adanya bantahan dari makhluknya yang jahil. Tidak pula berubah oleh sebab kerisauan mereka yang lemah. Anak kita tak lulus perpiasaan, ibunya lebih lagi lah risau, hidupnya mencabar, tak ada sijil, payah kerja. Maka kerisauan kita itu adakah mampu untuk mengubah kedudukan rezeki anak kita? Tak ada. Takkan ada perubahan apa-apa. Ibu bercelotehlah daripada pagi sampai ke petang hari-hari pun, takkan mampu untuk mengubah nasib hidup anak kita itu. Justru itu, nasihat, doa, sekadar apa yang terdaya, selebihnya itu berserah pada Allah Ta'ala. Jangan membawa masuk dalam pemikiran kita, jiwa kita, perkara-perkara yang mana kita tak tahu pun apa akan berlaku. Sesuatu kebimbangan, kerisauan kepada sesuatu yang belum berlaku, itu dipanggil ham. Kesedihan, duka cita kepada sesuatu yang telah pun berlaku, itu dipanggil hazan. Maka kedua penyakit ini, ham dan hazan, bimbang kepada sesuatu yang belum berlaku dan sedih kepada sesuatu yang telah pun berlaku, itu adalah membebankan, memberatkan jiwa kita. Lantaran itu Nabi mengajar sepotong doa, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ku minta lindung daripada ham dan hazan. Minta lindunglah. Kita nak hidup bahagia je, tak nak risau benda yang tak tahu berlaku ke tidak, dan tidak mau kecewa dengan apa yang telah berlaku. Kita hamba Allah, pasrah, bertawakal, redha, sabar, selesai.
Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluknya yang jahil. Tidak boleh berubah oleh sebab kerisauan mereka yang lemah, kerana takdir adalah sesuatu ketetapan yang pasti. Dindingnya kokoh, tidak akan dapat diubah oleh apa pun juga. Dan di antara ketentuan Allah Tabaraka Ta'ala adalah rezeki yang diberikan kepada tiap-tiap makhluknya. Itu adalah ketentuan Allah. Kalau orang kata secupak tidak akan jadi segantang, ya betul lah tu. Rezeki kalau secupak tidak akan jadi segantang. Kalau segantang tak akan jadi secupak. Dapat secupak kita syukur. Dapat segantang pun syukur juga. Sebab jangan dilihat secupak ataupun segantang, tetapi lihatlah kepada pemberi itu, Razak. Pemberi itu. Jangan dilihat pada nilai-nilai kecil atau membesar. Kita ni sebenarnya masih lemah lagi dalam bermakrifat pada Allah, mengenal Allah. Apabila kita bisnes, untung kecil, kita ucap alhamdulillah. Apa orang kawan tanya, macam mana bisnes? Okey tak? Alhamdulillah lah, boleh lah sikit-sikit, alhamdulillah. Lain nada dia tu. Tapi kalau untung yang besar berlipat kali ganda, macam mana bisnes? Alhamdulillah, Allah Ta'ala tu Maha Maha Pemurah. Berbeza tu alunan kita punya ucapan tahmid kita tu. Itu. Dapat untung sikit kecil, bolehlah, alhamdulillah lah, cukuplah anak-anak makan. Gitu dia jawapan dia. Alhamdulillah juga, tetapi alhamdulillah macam tak nak alhamdulillah juga. Bermakna kita masih menilai income tu besar ataupun kecil. Tetapi hati yang mengenal Allah Ta'ala, dia bukan menilai pemberian itu besar ataupun kecil, tapi dia menilai kepada si pemberi itu yang Maha Pemurah. Maha Pemurah. Seorang syekh, alim, faqih menziarahi almarhum Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Batu Pahat. Asalnya Habib Ali ni memang orang Hadramaut, Yaman. Tapi dia bila berhijrah daripada Yaman pergi ke Indonesia, akhirnya bermustautin, bermukim di Batu Pahat. Dia datanglah seorang syekh alim daripada Hadramaut, dah mengetahui orang Hadramaut ada di sini, datang ziarah. Lebih apatah lagi seorang soleh alim, ziarahlah. Maka bila diziarah ini, maklumlah, mungkin Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus ini pun dah lama duduk Indonesia, dah lama duduk Malaysia ni, makan minum dia pun macam orang Melayu kita jugalah. Bila dihidangkan makanan, syekh daripada Yaman pun berkata, maaf Habib, saya tak makan ni macam ni. Inilah mungkin kena belacan ke, kena tempoyak ke. Macam orang Arab awal-awal dulu, dia kata durian tu buah zakum tu, buah neraka tu. Apa taknya, tengoklah dia punya kulit macam mana. Buka tu Tapi sekarang jangan buat pasal, tak ada durian, dia mencari durian orang Arab sekarang ni. Orang Bangladesh awal-awal dulu tengok ni apa, budu tak makan budu. Tapi sekarang ni dia tonggang ni betul budu tu. Selera dah boleh berubah. Jadi bila dia kata, syekh dia kata, oh saya tak makan dia ni. Habib tu kata, kenapa kamu tidak menerima pemberian daripada yang pemberi itu yang maha besar, yang maha kaya? Bukankah itu daripada pemberi yang maha kaya? Tersentak hati dia. Itu kata-kata wali Allah, kata-kata daripada seorang arif billah yang mengenal Allah. Tak ada nilai kecil apa pun, tak ada. Semuanya itu daripada Allah, maka datang daripada Allah memang besar. Itu cara penghayatan. Kita tidak, kita menilai sesuatu perkara mengikut apa yang kita dapat. Seorang bapa menghantar anak ke madrasah. Anak ni beginilah, anak ni kalau dapat pangkal
Belajar sampai ke hujung, dapat hujung pangkal lesap, dapat pangkal hujung lesap, itulah. Cuma selama bertahun-tahun duduk di madrasah, si anak ni hanya tahu satu hukum saja. Bebal, belajar tak masuk-masuk juga, tapi cuma tahu satu hukum saja. Apa dia? Orang perempuan kalau datang haid tak boleh solat. Itu dia tahu hukum dia. Selama bertahun-tahun belajar di madrasah. Si ayah ini mengetahui anaknya tahu satu hukum saja. Betapa syukurnya kerana Allah menganugerahkan satu ilmu pada anak dia. Maka si ayah itu pun menyembelihkan 40 ekor kambing untuk madrasah dibawa makan. Itu tanda syukur. Tanda dia menghayati, menilai bahawa bukan dia lihat kepada berapa banyak, tetapi dia lihat pada si pemberi itu. Itulah mata-mata hati yang hidup, yang sentiasa memandang yang satu. Allah beri kita dua mata, mata zahir dengan mata batin. Maka jangan kita hanya melihat dunia ini dengan mata zahir semata-mata, tetapi pandanglah di sebalik fenomena hidup alam ini adanya pencipta yang hebat itu. Maka pandanglah dengan mata batin. Dan di antara ketentuan Allah Ta'ala ada rezeki yang diberikan kepada tiap-tiap makhluknya. Dia rezeki dah siap. Tuan-tuan dah lama duduk belajar, dengar berbagai-bagai penceramah datang, Melayu pun ada, Arab pun ada, Quran pun ada, hadis pun dihujahkan lagi. Maka sudah maklum kan, rezeki Allah sudah siapkan. Justru itu, apabila kita lakukan solat duha, jangan merasakan kita tarik rezeki. Kalau kita baca surah Waqiah sebelum tidur, bacalah kerana Allah, bukan untuk tarik rezeki. Kalau kita bersedekah, buatlah kerana Allah, bukannya kerana nak tarik rezeki. Sebab rezeki sudah pun siap. Yang Nabi sebutkan amalan itu, wirid itu, zikir itu, solat itu boleh memudahkan rezeki, itu hanya sekadar sebagai satu motivasi untuk mendorong kita yang lemah iman ini supaya datang kepada amal. Kita ke mana nak solat, sembah Allah. Takkan masih lagi sahaja aku semayang solat hajat 2 rakaat, usolli sunnatul hajati raka'ataini li tawsi' rizq. Saja aku solat hajat 2 rakaat untuk luaskan rezeki, tak disuruh pun buat begitu. Cukup lillahi ta'ala. Sembahyang fardu lillahi ta'ala, sembahyang sunat lillahi ta'ala, niat mandi wajib pun lillahi ta'ala juga. Semua lillahi ta'ala. Tidak ada diperuntukkan khusus untuk lain daripada Allah Ta'ala. Dan cubalah kita didik diri kita supaya agak matang, supaya memiliki jiwa yang matang. Bukan saja usia yang matang, tetapi yang kita nak adalah jiwa yang matang. Apakah jiwa yang matang itu? Buatlah amalan dengan penghayatan. Dalam ibadat ini tuan-tuan, kalau kita beribadat, ada 3 perkara yang utama yang digariskan oleh para ulama sufi. Beribadatlah dengan membawa watak-watak hamba. Apa sifat hamba? Rendah diri, hina diri, fakirnya diri, lemah diri. Itu sifat hamba. Keduanya, merasakan dibantu. Datang solat berjemaah, dibantu Allah. Duduk pula dalam kuliah maghrib isyak, ini bantuan Allah. Kalau tak bantu, kita tak akan ada dalam masjid ni. Nanti balik rumah, rehat, baca surah Waqiah, Tabarakallazi, Suratul Mulk, bantuan Allah, dibantu. Bangun malam, dibantu. Besok kerja cari rezeki yang halal, dibantu. Penghayatan ini perlu ada dalam setiap gerak-geri kita. Pertama tadi apa dia? Dalam ibadat itu bawa watak kehambaan. Kedua, ketika ibadat itu rasa dibantu Allah. Dan ketiganya, menyaksikan keagungan Allah dalam setiap tingkah laku kita dalam melaksanakan ibadat. 3 perkara ini. Apabila 3 perkara ini, maka seorang itu akan beribadat dengan rasa rendah diri, hina diri, fakirnya diri, dan bersyukur terus kerana Allah bantu. Dan menampak, dan setelah menyaksikan keagungan Allah dalam ibadat itu, maka terasalah kerdilnya diri, hinanya diri dalam kehidupan ini.
barulah dikatakan amalan yang terima Allah. Ketendusan kita sekarang ini beramal tidak ada membawa watak kehambaan. Kita beramal tidak merasa kita dibantu, tapi kita rasa kita yang melakukan. Kita beramal tidak menyaksikan keagungan Allah, tapi terlihat pada keagungan diri sendiri. Lantaran itu timbullah riya, ujub, takabur. Kita bukan hanya sekadar untuk beribadat semata-mata, tetapi perlu ada penghayatan di situ. Ya. Kita tidak mahu kita besok bertemu dengan Allah Ta'ala hanya membawa peti-peti kosong yang tidak berisi. Ya? Yang tidak berisi. Jangan. Penat kita di dunia, penat besok di akhirat bertambah-tambah lagi. Sebab itu ibadat ini hanya untuk Allah semata-mata. Jangan ada selain pada Allah. Qad damina ta'ala birizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Allah tabaraka ta'ala telah menjamin tegaknya, yakni kehidupan tiap-tiap makhluk dengan rezeki di dalam kitab yang telah diturunkan sebagai cahaya bagi sekalian manusia. Janganlah merisaukan rezekimu, kerana ia telah tertulis sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Dah siap dah rezeki kita ni. Hanya kita bahasa semua manusia saja. Kemana je? Kerjalah. Kau tak kerja nanti macam mana nak sara anak-anak, nafkah anak ni? Itu hanya sekadar bahasa. Bahasa makhluk dengan makhluk, manusia sama manusia. Ada pembahasa Tuhan, akulah yang memberi rezeki. Ya, Allah Ta'ala dah siapkan. Itu bahasa Tuhan. Semuanya Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kullum min indillah. Setiap sesuatu itu daripada Allah. Benda dah siap. Jangan merisaukan rezekimu kerana ia telah tertulis sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 laylah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. Sesungguhnya penciptaan seseorang daripada kalangan kamu, ciptaan kita ni, diri kita ini dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi sebuku darah beku pada jangka masa yang sama sepertinya. Kemudian ia menjadi seketul daging pada jangka masa yang sama sepertinya. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, lalu diperintahkan kepadanya untuk mencatat 4 kalimat. Apa dia? Jadi 4 ayat. Catatlah amalnya 1, ajalnya 2, rezekinya 3, dan apakah ia orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Dalam sebagian hadis yang lain menyebutkan jodohnya. Ya. Riwayat daripada Imam Bukhari. Maka janganlah seorang hamba merisaukan masalah rezeki, kerana itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan dan dijamin oleh penciptanya yang tidak pernah memungkiri janji. Di dalam kitab yang terturunkan kepada makhluknya yang paling mulia, untuk mengeluarkan sekalian manusia daripada gelapnya kesyirikan, kekufuran dan dosa menuju cahaya tauhid. Keimanan dan ketaatan. Di antara jaminan rezeki terhadap firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tiada sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediaman dan tempat ia disimpan. Itu Al-Quran sebut tu, bahawa rezeki kita ini semuanya dah siap.
Yang rezekinya dah habis itu, dia akan bermustautin di tanah perkuburan. Situ semua set-set yang dah habis rezeki dah tu pindah ke situ. Tetapi kalau masih lagi bergerak kulu kile walaupun gelandangan di Kuala Lumpur itu, duduk tepi-tepi bangunan, kais-kais sampah, tolong-tolong basuh-basuh pinggan di kedai mamak, lepas tu sarapan pagi ni di situ, tengah hari nanti tawakal lain pula. Bermana ada rezeki tu nanti. Jadi kita kata di sini rezeki telah pun dijamin. Bermakna semua haiwan termasuk kita ini yang melata di muka bumi ini telah pun siap rezekinya. Ini saya petik daripada ayat yang lain juga, suatu An-Najmi ayat 39 menyebutkan dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi siapa usaha banyak tu dah dapat. Inilah satunya ayat yang mana menceritakan ada usaha, adalah rezeki dia. Tetapi yang tadi kita dengar tadi ayat menyebutkan semuanya dah dijamin. Yang hidup di atas muka bumi ini rezeki dah dijamin. Dan seterusnya rezeki juga dengan sebab bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepada nikmatku, pasti aku tambah nikmat itu bagimu. Dan nak tambah rezeki, tambah bersyukur je lah. Yang dapat bersyukur, Allah akan tambahkan. Dan ayat lain pula menyebutkan rezeki yang tak terduga. Barang siapa bertakwa, dia punya kunci takwa. Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, niscaya kami akan buka jalan keluar baginya. Itu yang keempat. Bertakwa, takutkan Allah, menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah kunci rezeki. Dan yang kelima pula rezeki dengan istighfar. Ini kunci yang kelima ni. Dengan sebab apa? Istighfar. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun dan istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Antara penyebab, dia maklumlah dunia ini bergerak dengan sebab musabab. Antara penyebabnya rezeki itu payah dikarenakan dosa. Justru itu bagaimana? Hilangkan dosa dengan bertaubat, maka mudahlah rezeki itu nanti. Anak kunci yang ketiga, anak kunci yang keenam pula tentang rezeki. Rezeki dengan menikah. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah. Bukan seorang bujang, siapa layak menikah, silakan nikah lagi. Dari hamba-hamba saya yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dan kurniaannya, dan Allah maha luas pemberiannya. Jangan nak tunggu kaya baru menikah. Tapi dah adat kita sekarang ni, bakal mertua pun tanya juga kerja apa, gajinya berapa sebulan. Itu memang kau tanyalah, biasalah tu. Nak tahu komitmen, boleh tak jaga anak dia selama menikah tu nanti, selepas menikah. Tetapi sebut dalam Quran begini, rezeki dengan bernikah, bermakna nikah dulu baru datang rezeki. Nikah dulu baru datang rezeki. Dituan-tuan agak-agak rasa sesak je rezeki tu, nikah lagi. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, payah rezekiku ya Allah. Ya Rasulullah. Nabi kata, sahabat bujang, kamu nikah. Jadi sahabatnya pun luruslah, ikutlah. Nabi kata nikah-nikahlah dia. Selang berapa tahun pula jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dah nikah, engkau suruh nikah, tapi masih susah lagi. Kata Nabi, kamu nikah lagi. Dia pun ikutlah, nikahlah lagi. Selang berapa tahun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dah 2 orang isteri tapi masih susah lagi. Baiklah, engkau nikah lagi. Dah selang berapa lama pula tu jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dah 3 isteri tapi susah ni. Nabi kata, nikah lagi.
Ya Rasulullah, dah 4 isteri dia ni, masih susah lagi. Nabi kata, orang 1 isteri dia, engkau 4 isteri, siapa kaya sekarang ni? Dia pun congak-congak balik. Yalah, betul lah. Kalau lah katakan dulu, kalau seseorang duduk membujang kan, berapa kos orang bujang? Katakanlah 2,000 beres. Sewa rumah, duit motor, duit rokok, duit minum malam, kopi kedai mamak, selesai 2,000, selesai. Itu pun tak bagi mak ayah. Duduk seorang-seorang 2,000. Isteri seorang, bermakna pendapatan kena mencecah 4,000. Bermakna kalau tambah isteri lagi, dah naik 6,000. Akhirnya jadi 10,000 sebulan tu. Sekarang siapa kaya? Yang kos hidupnya 10,000 dengan kos hidupnya 3-4,000. Saya tentu orang yang kosnya hidup 10,000 tu lebih kaya daripada orang yang isteri satu yang mana. Sekarang siapa kaya? Sahabat pun terfikir balik, Masya Allah. Sebenarnya rezeki itu dah siap kan. Beberapa dalil tadi saya sebutkan tadi, dalil yang ke-6 tadi, tentang rezeki itu dengan bersyukur, dengan istighfar, dengan bernikah, dengan bertakwa. Yang ke-7, rezeki kerana anak. Bertambah anak, bertambah rezeki. Bertambah anak, bertambah rezeki. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nabi melarang. Dulu Arab jahiliah dulu, mereka membunuh anak-anak mereka sebab takut makan minum lah. Kita malah disuruh dalam Islam tu banyakkan anak. Bukan saja mengembirakan Nabi dengan banyaknya umat, tetapi ianya juga memudahkan rezeki kita. Dan ke-8 itu rezeki dengan sedekah. Kalau ikut matematik, duit dalam koci ada RM10, sedekah RM1 hingga RM9, kan nampak kurang. Tapi ayat Quran menyebutkan apa? Barang siapa meminjami, yang bersedekah, meminjami Allah, maksudnya dia bersedekah atas jalan Allah dengan pinjaman yang baik, dengan pemberian yang baik, maka Allah Ta'ala melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepada inilah kamu dikembalikan. Jadi dengan bersedekah itu murah rezeki. Tetapi kalau kita masih bergantung dengan teori akal kita, maklumlah kita ni dulu pandai matematik, tolak campur darab, memang tak boleh nak masuk ni perkiraan ni. RM10 tolak RM1 tinggal RM9. Macam mana boleh kata untung? Akal kata apa? Rugilah begitu. Tapi ayat Quran tak kata begitu. Kamu nak tambah, kamu sedekah. Rupa-rupanya Allah memberikan balasan itu di segi pahala 1 balas 10 kan. Di segi pahala. Daripada sudut lain pula, mungkin dengan sedekah itu Allah menarik sakit kita. Kalau kita terus sakit, kosnya berapa banyak kena keluar. Tapi bila kita bersedekah RM1 tu, Allah tarik sakit kita. Itu dikatakan sedekah dengan sebagai penyembuh penyakit. Jadi inilah keyakinan namanya, keyakinan. Yakin pada apa yang Allah sebutkan dalam Quran, dan kita pun terus beramal dengannya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan dan janjikan kepada kamu. Benda yang ditakdirkan memang akan ada lah, tetap akan datang juga, kerana rezeki itu tidak pernah tersalah alamat, tidak pernah tersalah tuannya. Lihatlah kepada janji pasti ini yang keluar daripada zat yang mustahil baginya memungkiri janji. Siapa yang pun janji ni rezeki dah tetap ni? Ya Allah Ta'ala. Mustahil Allah berbohong di sini. Akan tetapi mengapa manusia lebih mendengar dan mempercayai janji-janji manusia yang ia sendiri tidak dapat menepati janjinya kecuali atas izin dan ketentuan Allah. Manusia menjanjikan kita percaya. Maklumlah, dah dekat dengan pilihan raya kan manusia suka berjanji. Begitu. Tetapi apabila pemimpin itu mampu untuk menunaikan hajat-hajat masyarakat, hajat-hajat rakyatnya, itu pun atas izin Allah, bukan atas dia. Jadi kembali kepada janji-janji Allah.
lihatlah Allah, berpautlah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Manusia ni hanya sebab musabab saja. Kita minta tolong itu sebab musabab saja. Apabila manusia itu orang tempat kita minta tolong tidak menolong kita, itu pun dengan izin Allah, maka pujilah Allah. Hubungan sesama manusia, orang menolong kita, ucapannya terima kasih Tuhan kerana menolong kami. Tetapi pada mata hati kita, sedalamnya mata hati kita, hakikatnya itu memandang, ya Allah, bersyukur, terima kasih kerana Engkau yang memudahkan urusan kami. Ia lebih memilih dan mengutamakan makhluk yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Inilah kita. Kadang-kadang kita lebih condong mengutamakan makhluk daripada Allah, sedangkan yang memberi manfaat Allah, atau menjauhkan kemudaratan dari dirinya daripada memilih Allah Ta'ala yang maha pemberi manfaat dan pemberi mudarat. Subhanallah, maksudnya Allah, hijab apakah ini? Jadi kesimpulannya tuan-tuan mulia, mari sama-sama kita kembali kepada asalnya. Matlamat beribadat itu adalah untuk Allah. Untuk mendapatkan keikhlasan, kejujuran semurninya dalam beribadat ini, jangan tinggalkan 3 perkara yang disebutkan tadi. Pertama, bawalah watak-watak kehambaan di dalam ibadat, dalam amal-amal kita. Apa tu watak kehambaan? Rendahnya diri, jahilnya diri, hinanya diri, fakirnya diri. Kalau disebutkan sujud, ta'rifnya, definisinya sujud itulah tadhallul wa tadarru'. Hina diri, rendah diri. Kalaulah sujud 7 anggota, kita sujud lama mana pun nanti kita akan angkat balik kepala kita. Tetapi nak tanya, rendah diri, hina diri itu perbuatan anggota ke ataupun perbuatan hati? Maka jawapannya perbuatan hati, bukan anggota. Kalau dipahamkan sujud itu dengan makna rendah diri, hina diri, maka perbuatan hina diri, rendah diri itu perbuatan hati, bukan perbuatan jasad. Kalau hati ini memang sudah memiliki sifatnya rendah diri, hina diri, maka dia tidak akan angkat lagi, maksud tidak akan membanggakan dirinya depan Allah yang maha hebat itu. Yang kita nak sini ialah rendah diri, hina diri. Maka hamba ini bila beramal, dia kena membawa watak-watak hina diri, rendah diri. Itulah watak-watak kehambaan. Dan keduanya, merasakan dibantu Allah. Dan ketiganya, menyaksikan, memandang kepada keagungan Allah dalam setiap amal-amal kita. Justru itu, mudah-mudahan dengan pengajian malam ini membaikkan lagi cara kita berfikir, membaikkan lagi jiwa kita dalam melunasi ibadat kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri taufik insya-Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa 'arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa 'amalin la yanfa' wa du'a inna subhanallahi faqina fid din wa rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa blimna ramadan wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam